Selamat sejahtera pelajar. Hari ini dalam sesi PTPR Sains, kita masuk bab yang baru iaitu bab 7, koordinasi badan. Unit 7.1, Sistem Endokrin Manusia. Sistem endokrin dan fungsinya. Sistem endokrin adalah salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Apabila ternampak seekor ular, kelenjar endokrin akan merembeskan hormon menyebabkan peningkatan denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan kadar metabolisme. Kesan daripada perembesan hormon kelenjar endokrin ini akan menyebabkan jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Otot mendapat lebih banyak tenaga, lebih banyak glikogen simpanan ditukar menjadi glukosa. Kerana otot memerlukan tenaga untuk bergerak balas. Akhirnya gerak balas itu ialah orang itu akan lari dengan laju. Sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Dan satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Organ sasaran ialah organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Di sini cikgu highlightkan poin-poin yang penting. Sistem endokrin yang melibatkan hormon. Hormon adalah sejenis bahan kimia organik dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus. Kenapa tanpa duktus? Kerana dia dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah. Dia dibawa oleh aliran darah. Rajah 7.2 menunjukkan cara koordinasi hormon bertindak. Kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Kelenjar endokrin merembeskan hormon. Hormon ialah sejenis protein. Kesan yang dibawa oleh hormon adalah lama. Gerak balas yang disebabkan oleh hormon adalah perlahan. Hormon merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Hormon dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Hormon dibawa oleh sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Dan satu jenis hormon boleh mempunyai
lebih daripada satu organ sasaran. Organ sasaran mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Dalam gambar rajang kecil ini, yang menunjukkan sel kelenjar endokrin berembeskan hormon ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan, dan hormon ini ia mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Hormon. Rajah 7.3 menunjukkan kelenjar endokrin utama dan kedudukannya di dalam badan. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari terletak di bawah cerebrum. Cerebrum adalah bahagian otak yang paling besar yang mempunyai lipatan. Inilah cerebrum. Kelenjar pituitari terletak di bawah cerebrum di sini. Kelenjar pituitari juga dikenali sebagai kelenjar induk kerana ia menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Ovari. Perempuan mempunyai sepasang ovari yang terletak di dalam ruang pelvis. Ini merupakan gambar rajah tentang ovari. Ovari merupakan sistem pembiakan bagi perempuan di mana dia akan menghasilkan ovum setiap bulan. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bahagian hadapan trakea. Kelenjar adrenal terletak di bahagian atas ginjal. Gambar rajah ini menunjukkan kedudukan kelenjar tiroid di hadapan trakea. Kelenjar adrenal berada di bahagian atas ginjal. Seterusnya, kelenjar endokrin yang lain iaitu pankreas. Pankreas terletak di belakang perut. Testis. Lelaki mempunyai sepasang testis yang dilindungi oleh skrotum. Testis adalah sistem pembiakan lelaki. Jadual 7.1 menunjukkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar pituitari yang merembeskan hormon antidiuresis, ADH. Fungsi hormon antidiuresis atau ADH adalah untuk mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Selain itu, kelenjar pituitari juga merembeskan hormon pertumbuhan dan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa, dan mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Hormon antidiuresis, ADH, dan hormon pertumbuhan adalah dua hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin.
Kelenjar endokrin merupakan kelenjar induk yang mengawal perembesan hormon bagi kelenjar endokrin yang lain. Seterusnya kita pergi kepada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ia merembeskan hormon tiroksina dan berfungsi untuk mengawal kadar metabolisme badan dan mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bahagian atas ginjal dan kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina. Fungsi hormon adrenalina adalah untuk menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu dengan meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Semua gerak balas ini dia akan menyediakan badan kita untuk menyelamatkan diri semasa kecemasan. Seterusnya, kelenjar endokrin iaitu pankreas. Ia merembeskan hormon yang bernama hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Jadi insulin memain peranan yang penting. Sekiranya kekurangan hormon insulin, maka seseorang boleh menghidap penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Ovari. Ovari merembeskan dua jenis hormon, iaitu estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum, menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Manakala progesteron berfungsi untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Testis. Testis merembeskan hormon testosteron yang berfungsi untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai. Dan testosteron juga merangsang penghasilan sperma. Punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan yang penting dalam setiap fungsi tubuh. Kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya. Kelebihan atau kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon.
Ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan penyakit. Ketidakseimbangan hormon mungkin terjadi kerana gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat atau terdedah kepada sinaran berbahaya. Marilah kita lihat kekurangan atau kesan kekurangan atau kelebihan bagi hormon tertentu. Kekurangan hormon tiroksina akan menyebabkan kadar metabolisme rendah, tidak tahan sejuk, perkembangan fizikal dan mental terbantut pada kanak-kanak, menyebabkan berlaku kreatinisme. Kurang tenaga pada orang dewasa. Dan keadaan ini adalah dikenali sebagai myxedema. Dan ia boleh menyebabkan seorang yang kekurangan hormon tiroksina, ia akan cenderung menjadi gemuk dan boleh menghidap penyakit goiter. Itu bengkak pada bahagian kelenjar tiroid. Kelebihan perembesan hormon tiroksina juga membawa kesan yang buruk. Hormon tiroksina berlebihan akan menyebabkan kadar metabolisme tinggi. Seseorang itu akan pepeluh dan sentiasa berasa panas. Ia mengalami kesukaran untuk tidur dan kuat selera makan. Dan cenderung menjadi kurus. Pembesaran kelenjar tiroid dan bola mata yang menonjol keluar. Leher yang bengkak. Kekurangan hormon testosteron akan menyebabkan lambat akhir balik, bilangan sperma yang rendah, manakala hormon testosteron yang berlebihan akan menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. Seterusnya, kekurangan hormon progesteron akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit, dan keguguran kandungan. Kekurangan hormon estrogen akan menyebabkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Hormon estrogen yang berlebihan akan menyebabkan sifat keperempuanan pada lelaki. Kekurangan hormon pertumbuhan akan menyebabkan kegedilan. Hormon pertumbuhan yang berlebihan akan menyebabkan pertumbuhan tidak terkawal. Itu akromegali yang bermaksud kegergasian.
Seterusnya kita lihat kekurangan hormon antidiuresis ADH akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula di duktus pengumpul di ginjal. Penghasilan urin yang berlebihan. Sentiasa berasa dahaga dan mengalami penyakit diabetes insipidus. Hormon antidiuresis ADH yang berlebihan akan menyebabkan sakit kepala, pening, kekurangan hormon insulin akan menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glikogen. Kesannya, aras glukosa darah meningkat, menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Hormon insulin yang berlebihan akan menyebabkan aras glukosa dalam darah rendah, menyebabkan sejenis penyakit hypoglycemia, di mana aras glukosa dalam darah terlalu rendah, iaitu tekanan darah rendah dan mengalami dahaga yang berlebihan.